السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita sambung perbahasan kita daripada tafsir surah Ghafir. Sambungan kita pada hari ini ialah pada ayat yang ke-46 surah Ghafir dalam mushaf muka surat 472. Muka surat 472 ayat yang ke-46 pertengahan muka surat. Kita tengok firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Itu ayat yang ke-46 daripada surah Ghafir. Dalam terjemahan kita tengok apa yang diterjemahkan. Biasa yang saya guna ialah pimpinan Ar-Rahman. Boleh semak apa-apa saja terjemahan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu Indonesia, kita boleh guna. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-46, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka itu didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan juga petang. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia buat bracket, dia buat kurungan semasa mereka berada dalam alam barzakh. Yang tu tak ada dalam ayat. Yang tu ialah tafsiran daripada penterjemah, iaitu Syekh Abdullah Basmi. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari berlakunya kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya. Ayat 46 ialah takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi maksudnya ialah ancaman yang akan berlaku di akhirat yang diberikan kepada penentang wahyu. Penentang wahyu yang dimaksudkan sini ialah Fir'aun dan juga konco-konconya. Itu kita boleh tengok dalam surah Ghafir ni. Kita dah bahas beberapa perkara daripada mukaddimah sampailah kepada cerita pertembungan, perdebatan antara seorang lelaki yang beriman menyembunyikan iman dia daripada keluarga Fir'aun ketika mana keluarnya arahan daripada Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa. Untuk bunuh Nabi Musa. Okay. Ayat 46 ni ialah penutup kepada cerita tu. Selepas Nabi Musa berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kirim satu orang lelaki yang beriman dah lama tapi dia sembunyikan iman dia. Dan yang mengejutkan, yang beriman ini ialah daripada ala Fir'aun, keluarga Fir'aun ataupun orang dekat juga dengan Fir'aun. Bila mana dia dah sampaikan macam-macam hujah. Antara hujah yang dia bawa ialah hujah logik. Kenapa nak bermusuh dengan Musa? Walhal Musa bukan kempen benda yang bahaya, tak berlaku tumpah darah pun kalau ada orang menyahut seruan Musa, melainkan kita saja yang cari pasal dengan Musa. Itu yang pertama, itu logiknya. Yang kedua ialah hujah daripada
fakta sejarah yang lampau. Seruan yang dibawa oleh Musa senada dengan seruan yang dibawa oleh Nabi Yusuf sebelum pada Nabi Musa. Tidak berlaku penentangan kepada dakwah yang dibawa oleh Musa dan Yusuf, melainkan kedegilan dan kesombongan yang ada dalam hati mereka-mereka yang menentang wahyu. Memang ayat ni pun dia fokus kepada golongan mutakabbir, golongan yang takabur. Selesai semua cerita tu, ayat ke-46 Tuhan cerita tentang apakah akibat, implikasi, kesan daripada menentang wahyu. Allah Ta'ala kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka terdedah dengan bahang neraka bila mana mereka berada di dalam kubur mereka masing-masing. Dalam tafsir Ibn Kathir, kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir ketika mana menafsirkan ayat ni. Saya nak buat carian sikit apa yang dia sebut. Dia kata qauluhu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya walakinnaha huna su'al wa huwa annahu la shakka anna hadhihi al-ayata makkiyah wa qad istadallu biha 'ala 'adzabil qabri fil barzakh wa qad qala al-imam Ahmad. Kemudian dia datangkan hadis. Saya tak nak bacalah sebab dia quote kata-kata Imam Ahmad tu. Kata Imam Ibn Kathir, di sini telah timbul satu persoalan daripada ayat yang ke-46 ni. Bila mana Tuhan kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api neraka, bahang neraka akan terdedah kepada mereka yang menentang wahyu ni. Petang, pagi dan petang, ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Imam Ibn Katsir, di sini ada satu persoalan, iaitu tiada syak lagi ayat ini ialah ayat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi, dan daripada ayat ni dapatlah disabitkan ada dan wujudnya azab kubur ketika mana satu orang tu berada dalam kubur. Satu orang tu berada dalam kubur. Pertama, bila mana kita bercakap tentang azab kubur, kita kena tahu ideologi musyrikin Mekah pada waktu itu, pada waktu Nabi sedang berkonfrontasi, berlawan dengan mereka ni, mereka melihat matinya kita, ditanam saja kita dalam kubur, tak ada, selesai, kita akan hancur, tiada apa-apa lagi urusan lepas pada tu. Itu ideologi musyrikin Mekah. Bila mana datang Nabi, Nabi cerita, tak, cerita kita tak habis. Tak habis itu je. Bukan selepas selesai ditanam, selesailah kita. Ada lagi urusan-urusan lain. Ada perpindahan alam yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Di sana lebih mendebarkan, lebih mencemaskan berbanding alam dunia yang kita sedang berada padanya sekarang. Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi sebut, sekiranya ada orang yang boleh selamat daripada himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adh akan selamat daripada himpitan kubur tersebut. Sa'ad bin Mu'adh ni antara sahabat Nabi yang agak muda meninggal. Masuk Islam tak sampai 10 tahun, dia meninggal muda. Ada sebahagian riwayat kata kahwin pun tak sempat lepas dia masuk Islam. Sebab dia ni orang ada pengaruh, tapi muka tak berapa segak sangat. Jadi menyebabkan orang pun segan dengan dia. Orang tak maulah kahwin dengan dia. Orang minta pun, dia minta pun orang tak terima sangat. Tak apalah, cuma nak katanya dia meninggal muda. Dalam riwayat sebut umur 31, dan ada riwayat kata sekitar sampai 35 macam tu lah. Tak sampai usia 40 dia meninggal. Ini Sa'ad bin Mu'adh. Nabi kata kalau ada yang selamat, pasti Sa'ad bin Mu'adh akan selamat pada himpitan kubur. Isu himpitan kubur semua orang akan kena. Orang baik kena, orang jahat pun kena. Benda ni disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitab dia Syarhus Sunnah untuk mensabitkan adanya himpitan kubur. Cuma himpitan kubur bagi orang yang jahat, orang yang tak elok, himpitan itu ialah azab awal sebelum azab akhirat ataupun neraka. Sehingga bertindih di antara tulang rusuk kerana kuatnya himpitan tu, dan sudah pasti ianya menyakitkan. Beza dengan orang yang baik,
Macam Nabi sebut, kalau ada orang yang boleh selamat, maka Sa'ad bin Mu'adh mesti selamat, tapi dia kena juga himpitan kubur. Dia tu ahli syurga lah. Sebab hari kewafatan dia, Nabi kata telah bergegar arash Allah Azza wa Jal dengan kewafatan Sa'ad bin Mu'adh, dan telah sesak kawasan perkuburan ini dengan turunnya malaikat. Sebab sahabat tengok Nabi jalan berimpit, macam orang dah buka jalan, tapi Nabi tu macam sempit jalan. Malaikat ramai turun. Kalau ada yang selamat, Nabi kata pasti Sa'ad bin Mu'adh selamat, tapi dia tak selamat. Dia pun kena himpitan kubur. Himpitan kubur kepada orang yang baik diumpamakan seperti pelukan ibu yang menunggu kepulangan anaknya dalam tempoh yang lama. Kita ni kan asal pada tanah, masuk dalam tanah tu dia dakak kita. Itu untuk orang baik. Sa'ad bin Mu'adh meninggal pada usia kurang 35 tahun. Ada riwayat kata 37 tahun. 37. Saya cerita bab kematian ni semalam. Kawan belajar Jordan sekali, rapat betul. Memang rapat betul. Orang Selangor, dan dia imam. Masuk liputan TV Hijrah sebab dia tu menantu kepada orang besar dalam media prima ni. Waktu di Jordan dulu, kita tak tahu dia ada penyakit. Penyakit apa? Dia ada singkatan dia, tapi penyakit dia tu ialah urat yang berselirat, saraf yang berselirat di otak dia, menyebabkan darah tu tak lancar. Baru berapa hari je dia kena, dia meninggal semalam. Dengan usia yang muda lah, meninggalkan seorang anak yang tak sampai setahun. Maknanya satu benda yang agak berat. Bukan saya pelik orang muda meninggal, cuma saya duk terfikir, sebab dia ni rapat, Tuhan bagi dia punya sisa umur tu 31. Dia sama umur dengan saya. Maknanya umur dia tu 31. 2-3 hari belum dia meninggal ni, dia pergi majlis kahwin sebahagian daripada kawan-kawan di Jordan jugalah yang baru kahwin semua ni. Dia pergi dalam keadaan yang kita nampak macam tak menampakkan dia tu sakit berat lah. Cuma bila mana saya terfikir benda tu, kita sedia ke tak sedia ke bila mana mati datang, mesti mati. Sebab kita sedarlah diri kita, kalau mati sekarang ni tak rasa macam selamat pun. Tak rasa pun. Kalau kena himpit, aku bukan jenis kena himpit yang teruk, aku kena himpit yang elok. Tak boleh dabit dada kata dapat yang tu. Tak rasa kita tu akan okey, flow kita tu tak sangkut di sana. Sebab tu ayat yang ke-46 ni ancaman kepada Firaun. Firaun belum mati lagi waktu ni, belum mati tenggelam lagi, mati lemas lagi belum. Tuhan kata kalau dia mati dalam kubur nanti, dia akan merasa bahang api neraka pada waktu siang dan juga pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maknanya pertama, azab kubur ada. Yang kedua, himpitan kubur ada. Yang ketiga, sistem masa dalam azab kubur tu ada. Sebab Tuhan sebut pagi dan petang. Tak payah tanyalah malam, confirm lah ada malamnya tu. Okay. Cuma nak katanya hampir setiap masa bahang api neraka akan menemani Firaun dan konco-konconya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Bila mana selesai hari kebangkitan, Tuhan dah hancurkan dunia ni, kiamat dah berlaku, nak bangkit semula ke padang mahsyar, dia akan kena azab yang lagi dahsyat berbanding yang dia kena dalam kubur tu, berbanding apa yang dia rasa dalam alam barzakh itu. Barzakh ni maksudnya lah perbatasan, persempadanan antara, orang kata apa, antara dunia dengan akhirat, antara dunia dengan akhirat. Maknanya nak sebut di sini bahawasanya benda tu sabit. Saya ingat waktu belajar di Jordan dulu, saya belajar dengan satu orang pensyarah yang anti kepada azab kubur. Mati-mati dia kata tak ada azab kubur ni. Dia satu orang yang degree sampai PhD dia bidang hadis. Bahkan dia rapat dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti, dia kawan. Tapi dalam senarai liberal di Jordan ni dia ada tu, Dr. Ibrahim Asy-Syarifain nama dia. Tapi dia sangat
Macam kita tahulah orang liberal ni, kita nak pegang pandangan apa, pandangan yang ekstrim ke, pandangan yang longgar ke, dia tak ada masalah. Cuma dia tu sangat moden lah, sangat orang yang kita tengok dia pun kita tahu dengan cara dia, cara fikir dia. Tapi alhamdulillah saya tak ikutlah aliran dia, walaupun saya rapat dengan dia dan banyak subjek dapat tinggi jugalah dengan dia, dapat banyak markah yang tinggi dengan dia, sebab dia memang orang yang orang kata apa, open, kita boleh cakap. Tapi dia rigid sikit lah. Bila mana orang kata apa, cakap tentang agama ni, dia macam terlalu nak membuka ruang kepada pembaratan akal, nak bagi style orang barat faham agama. Agama ni dia berkaitan dengan jiwa rohani saja, bukan pengamalan syiar-syiar. Sebab tu kalau kita tengok kita tak tengok lah, saya yang tengok seorang lah, dia punya FB dia, waktu berlakunya pandemik ni, pandemik yang tak boleh keluar rumah tu, dia buat satu hantaran di FB dia, kita buat salat berjemaah, follow Masjidil Haram melalui rancangan live TV tu ya. Yang tu lain macam sikit ya. Sebab di sana waktu Jordan ni dia tak jauh sangat dengan apa nama dengan Arab Saudi ni. Dia negara sebelah-sebelah macam kita dengan Thailand lah, masih lagi dalam zon waktu yang sama. Jadi dia buat satu hantaran dia tu komen penuh, termasuklah pensyarah universiti yang lain pun. Dia kata dah orang tak boleh keluar rumah, nak suruh tak nak bagi dia orang hilang pahala salat jemaah ni. Jadi dia orang pasang je TV salat jemaah yang dibuat di masjid dalam 5-6 orang tu, follow je, masuk waktu follow. Tapi orang tak ikut lah pandangan dia tu. Sebab tu bila mana kerajaan Jordan menjadikan satu masjid je azan, masjid lain hanya just live kan masjid utama azan. Jordan memang macam tu. Di Perlis ni kita tak buat lah macam tu. Kalau buat macam tu, jimat banyak gaji Bilal. Dia hanya masjid utama satu, masjid lain pasang radio je. Di Amman, di ibu negara Jordan lah. Walaupun kata apa benda tu, bagi saya kurang setuju lah, sebab dia syiar. Dia tak boleh, dia macam korban. Nanti kita nak masuk musim korban kan, kita tak boleh cukup masjid negeri je korban, masjid lain tak payah. Dia tak boleh macam tu, sebab dia berkait dengan syiar. Kita kena tunjuk benda tu, kena buat, kena laksana benda tu. Azan, solat hari raya, korban, ini semua syiar orang Islam yang tak boleh dibuat dalam keadaan satu kumpulan je buat. Kalau kita ada kemampuan, kita buat. Setiap qaryah, setiap kampung kena buat. Cuma nak katanya dia memang anti dengan azab kubur. Kalau sampai part azab kubur je, dia kata saya tak beriman dengan adanya azab kubur ni. Dia beriman dengan akhirat tu, cuma azab kubur tu dia tak percaya. Entah kenapa ataupun apa evidence dia pun saya tak pasti, cuma dia memang anti dengan azab kubur. Okay. Kita tengok ayat seterusnya. Ayat yang ke-46 ni ialah ancaman kepada Firaun dan juga konco dia. Dalam kubur pun kena azab, bangkit di akhirat nanti pun kena azab. Okay. Ayat 47 Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-47, wa idh yatahajjuna fin nar fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Okay. Terjemahan dia, dan ingatkanlah perkara yang berlaku semasa orang-orang kafir dan yang menderhaka berbantah-bantahan dalam neraka, iaitu orang-orang yang lemah yang menjadi pengikut berkata kepada pemimpin-pemimpinnya yang sombong takbur, sesungguhnya kami telah menjadi pengikut-pengikut kamu, maka dapatkah kamu menolak dari kami sebahagian daripada azab neraka ini. Kita cuba potong sikit-sikit. Tuhan kata pada ayat 47, ni situasi waktu bangkit di akhirat nanti, waktu nak hisab, waktu sebelum masuk ke dalam neraka lagi, ataupun juga sebahagian ahli tafsir kata waktu duduk dalam neraka dah pun. Apa jadi pada Firaun dan pengikut-pengikut dia? Wa idh yatahajjuna finnar, dan ketika mana berlakunya bantah membantah. Yatahajjun ni maksudnya hiruk pikuk suara kuat dengan sebab berkelahi antara satu sama lain.
Yang ni kata korang ni, yang ni kata korang ni. Itu dalam Arab dia panggil yatahajun, saling salah mengsalahkan antara satu sama lain. Quran kata finnar. Ada sebahagian para ulama kata finnar di sini maksudnya dia orang tu dah dikelilingi dengan azab walaupun belum masuk dalam neraka lagi. Tapi jelasnya ayat sebut nar itu ialah neraka. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang lemah yang menjadi pengikut kepada orang-orang sombong yang besar ini. Orang-orang besar yang sombong ni. Inna kunna lakum taba'a. Apa orang-orang lemah, pengikut yang lemah kata, kami ni dulu pemimpin-pemimpin, kami ni dulu ikut je kamu semua ni. Taba'an tu maksudnya ikut. Fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Kamu boleh tak ejah kurang sikit azab ni? Sebab dulu kami telah memberi walak kepada kamu di dunia. Kami ikut semua apa yang kamu suruh. Kamu suruh kami kata dekat Musa, kami kata. Kamu suruh kami caci maki Bani Israel, kami buat. Sekarang ni nak minta upah. Dengan sebab kami dah jadi pengikut yang taat setia ni, nak minta upah, iaitu tolong ambil sikit azab kami ni supaya kami tak kena teruk sangat. Ini situasi bergaduh antara orang bawah dengan orang atas. Sebab tu dalam mengikut satu-satu benda, kita kena cerdik daripada sekarang. Jangan ikut tak tahu kalu macam tu je. Sebab pengikut di sini, penentang di sana. Itu benda yang kita kena tahu. Banyak ayat dalam Quran sebut tentang berlakunya pertembungan di antara orang atas dengan orang bawah yang jadi pengikut kepada orang atas tu. Terutamanya ikut benda yang tak betul ni. Sebab tu satu orang penceramah, satu orang tokoh ataupun bahasa sekarang orang panggil influencer, orang yang mempengaruhi orang, dia tak boleh berbangga dengan follower yang ramai. Ada follower ramai je dia jadi lain macam. Jadi kita sebut dalam bahasa modennya perangai macam diva sikit. Perangai tu rasa macam special. Banyak undang-undang tak tertakluk pada dia kerana dia tertipu dengan pengikut. Sebab tu Quran sebut al-malu wal banun, harta dan anak pinak. Al-banun pertama makna dia anak-anak zuriat kita, yang kedua juga dengan makna pengikut. Pengikut yang ramai memungkinkan untuk ramai orang menentang kita di akhirat. Sebab tu pengikut-pengikut yang ada, yang tokoh ni lah, pengikut-pengikut yang ada tu, kita tak boleh rasa secure, selamat lagi. Sebab nanti di akhirat dia orang baru tahu, oh yang dia mengajar dulu tak betul punya. Kita boleh tuntut Kita boleh tuntut sebab dia yang menghalakan kita jahanam macam dia juga. Sekarang ni kita nak tuntut. Jadi Allah Ta'ala cuba gambarkan situasi yang meletihkan dan memenatkan Firaun dan juga orang-orang yang menjadi kepala kepada sesat ni. Kepala kepada sesat ni, dia akan penat bila mana pengikut dia desak dan asak dia dengan permintaan yang sudah pasti pelepasan daripada azab neraka pada waktu itu. Ayat 48. Apa respon pemimpin-pemimpin ni? Qala alladhina istakbaru, orang-orang sombong angkuh itu menjawab, inna kullun fiha, sebenarnya kita semua sama-sama telah menderita dalam neraka ini. Innallaha qad hakama bainal ibad. Dalam erti kata lain, tak ada jalan dah untuk kita keluar, untuk kita ejah bagi kurang azab ni, sebab Allah Ta'ala dah tetapkan hukuman kepada semua hamba-Nya. Aku yang dulu senang kaya pun kena teruk. Kita semua kena. Ni ayat nak pelepah diri, tak tahu, tak nampak jalan dah, maka ayat tu lah guna. Ini Tuhan sebut pada Firaun. Tuan-tuan boleh bayang, ayat ni dibacakan kepada pemimpin-pemimpin Mekah yang sombong. Waktu Nabi bacakan ayat ni kepada pemimpin Mekah yang sombong, inilah yang kata ajaibnya hati manusia ni. Kalau dia kerah, dia kerah betul. Quran sebut tentang bagaimana perumpamaan hati manusia ni, dia lebih kerah daripada batu. Tak ada apa.
dia dengar dan dia pergi rujuk ahli kitab. Ada ke zaman Nabi Musa dulu yang namanya Firaun? Ahli kitab kata ada. Sebab duk dengar Muhammad duk cerita ni tentang satu orang yang sombong, pangkat macam kami jugalah, pemimpin. Teruk betul dia kena. Dah lah sombong, matilah keadaan hina pula tu, mati lemah. Mati lemah kalau kawasan dalam boleh tahan juga. Mati lemah pula kawasan yang cetek. Saya dah sebut banyak kali sini. Sebab apa dia dikatakan mati lemah di kawasan yang cetek, yang tak banyak air? Sebab pasir ni duk ada dalam kerongkong dia. Dia bukan mati lemah pada dasar laut yang dalam, tak padan dengan apa yang dia mengaku waktu dia sombong. Ana rabbukumul a'la. Tak padan. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Kalau Tuhan takkan boleh mati lemah pada tempat yang cetek. Patutnya dia boleh selamatkan diri dia paling-paling kurang, dan sepatutnya dia kena selamatkan semua pengikut dia, sepatutnya. Tapi dia tak boleh buat. Kemudian kita tengok ayat yang ke-49. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tadi jumpa pemimpin dalam neraka, buat reunion yang tak dirancang, reunion yang tak menggembirakan pun. Jumpa juga muka ni, batu bincang. Boleh tak adjust ambil sikit azab? Tak boleh. Kita semua kena sama rata dah ni. Apa ikhtiar ahli neraka buat? Pergi jumpa khazanati jahannam. Khazanati jahannam maksudnya ialah malaikat-malaikat yang menjaga neraka jahannam. Bukan seorang. Ketua dia kita tahu, Malik. Malik tu disebutkan dalam 10 orang malaikat tu penjaga neraka. Malik Zabaniyah, kita selalu dengar nama tu. Yang ada riwayat Israiliyat menyebutkan mukanya tak pernah senyum bila mana ditugaskan menjadi penjaga api neraka. Dan ada riwayat Israiliyat mengatakan sebahagian Nabi yang tengok muka kawan ini tak akan tengok lagi kali yang kedua, sebab muka yang menggerunkan. Tengok sekali tu memang tak ada rasa lah nak tengok sekali lagi. Nak kata muka penjaga neraka. Tuan-tuan tengok muka penjaga penjara sekarang ni pun lembut-lembut banyak dah. Saya dulu di Jabatan Mufti, baru sebulan dia pun tinggal Jabatan Mufti ni. Okay. Dihantar ke Pusat Koreksional Perlis, penjara lah kita kira, tapi dia panggil Pusat Koreksional sebab dasar yang dibuat oleh Jabatan Penjara Malaysia ialah dasar mendidik, bukan dasar menghukum. Jadi nama tu pun tak nak bagi nampak macam tempat kurungan sangat. Sebab tu dia panggil correctional, koreksi diri. Saya tak jumpa pengarah tapi terkenal lah dengan 2-3 orang warden dia. Tak ada lah muka yang menggerunkan sangat pun. Maknanya boleh berkawan, muka boleh berkawan lagi, boleh bersembang, elok lagi bercakap. Dulu waktu saya sekolah menengah ni di Terengganu ni, sekolah saya tu sebelah penjara Marang. Terengganu ni dia ada satu penjara nama dia Penjara Marang. Ni antara penjara yang awal lah di Terengganu. Beza zaman tu 10 tahun yang lepas. Kita tengok muka warden penjara tu yang muka bengis lain macam. Muka dia tu kita tak syok tengok. Padahal kita bukan banduan pun. Tapi kesan layan banduan selalu. Dia tengok kita tu sebab sekolah kita berjiran betul-betul, orang kata berdekat dengan penjara tu. Dia tengok kita beli makanan, dia tengok kita macam buat salah yang teruk. Dia kira nak bagi satu arahan, satu order pada kita untuk buat itu buat ini. Mungkin orang-orang veteran dulu macam tu lah kot. Orang veteran sebab zaman tu orang yang agak berumur, dia antara penjara yang agak tua ni. Cuma nak katanya di dunia ni tak kena gaya jumpa warden yang muka lain macam. Kita dah rasa tak seronok. Kita rasa macam datang dia ni tak, benda tu kacau mood kita spot. Ini penjaga neraka. Tapi dengan sebab tak tahan dengan azab neraka ni, walaupun muka penjaga neraka ni bukanlah muka yang seronok untuk ditatap, tapi dah tak ada arah sangat, pergi juga jumpa. Pergi jumpa penjaga neraka,
ud'u rabbakum, minta penjaga neraka itu doa pada Tuhan, pohon pada Tuhan, yukhaffif 'anna yawman, bagi ringanlah, bukan bagi berhenti azab, bagi ringanlah azab kepada kami dalam neraka ni satu hari je. Tak minta sampai seminggu, satu hari je. Apa respon dia? Kalau kita tengok ayat yang ke-50 muka surat seterusnya, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ini respon daripada penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah kamu telah didatangi rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-keterangan? Maknanya buat keterangan tu, buat yang ni dapat pahala, buat yang ni dapat dosa, dapat murka Tuhan. Maknanya penjaga neraka ni tak bagi respon yang baik lah, tak puas hatilah ahli neraka yang mari minta penangguhan ni. Ingatkan dia kata, itulah saya tengok pun kesian juga. Kalau dia kata macam tu boleh tahan ke? Duduklah neraka dah penat kena, malaikat tengok, itulah sabar je lah nak buat macam mana. Itu warden jail boleh lah cakap macam tu. Okay. Malaikat dah tak cakap macam tu, dia torture lagi. Nyata itu lah, tegak sangat dulu, besar kepala sangat, padan nak lawan, hadap lah lagi. Kena macam tu. Dia macam badan ni dah penat dah kena, mental pula kena sekali lagi. Soalan tu ialah soalan ataupun pernyataan sarkastik. Awalam taku taktikum, dulu dunia memang tak perasan ke ada rasul? Oh, kena pedih soalan. Dulu dunia tak perasan ke ada rasul lalu depan rumah ke, cakap beritahu? Apa dia orang jawab? Qalu bala. Mereka semua jawab, ya telah datang. Tak payahlah cakap macam tu, buat sakit hati je, dalam erti kata lain. Qalu fad'u. Malaikat itu berkata, jika demikian doa sendiri ya. Dalam erti kata lain, dah tahu dah macam tu kan, dah tahu dah reality case-nya macam tu, okey, doa sendiri, minta sendiri dengan Tuhan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tuhan kata, dan tiadalah permohonan orang kafir dalam neraka pada waktu itu hanyalah menatijahkan kekecewaan dan duka cita sahaja. Dhalal tu bukan maksudnya sesat macam kumpulan sesat sekarang. Dhalal tu maksudnya tak sampai kepada punca kuasa asal, tak sampai jugalah. Kamu berdoalah, sebab kerja berdoa ni di dunia, bukan berdoa di akhirat. Di akhirat tak perlu berdoa dah, Tuhan akan bagi semua. Yang kena berdoa ni sini. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Doa itu ialah manifestasi perlambangan kepada tauhid. Orang yang boleh berdoa ni, dia ada pengharapan, dia ada tawakal yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Beza dengan musyrikin, beza dengan Firaun dan pengikutnya, dia tak berdoa. Dia tak berdoa. Dia takabur, dia rasa dia boleh buat, dia boleh hejah. Okay. Jadi ayat yang ke-50 ni pun bahagian daripada takhwif ukhrawi kepada pengikut-pengikut yang kufur. Ianya ialah satu berita yang tak menyenangkan hati, menyerabutkan hati hakikatnya. Ayat yang ke-51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah Ta'ala beri tabsyir. Itulah style Quran, bila mana ancam, dia akan beri juga ayat yang menggembirakan hati. Bukan bagi takut je, dia bagi juga tarhib, benda-benda yang targhib, benda-benda yang orang kata apa, menggembirakan hati. Allah Ta'ala kata, inna lanansuru, sesungguhnya kami pasti bela. Allah Ta'ala boleh sebut inna nansuru, boleh je nak sebut macam tu. Tapi nak kata Tuhan pasti bela, letak lagi huruf lam, lamut takkid untuk penguat di situ. Inna lanansuru, kami pasti bela. Tak payah risaulah, tak payah fikir macam mana aku nak bela diri aku ni, teruk betul aku kena Nabi-Nabi dan Rasul. Ini ayat nak bagi tenang hati, nak bagi lapang dada Nabi Musa, lapang dada Nabi Muhammad untuk meneruskan kerja. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami akan tolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia dia. Maksudnya dunia pun kami akan tolong.
wa yauma yaqumul ashhad, dan juga pada saat bangkitnya saksi-saksi pada hari kiamat. Okay. Jadi itu ialah orang kata apa, ayat yang menceritakan pada kita tabsyir, berita gembira kepada mereka-mereka yang terhimpit, mereka-mereka yang terkesan dengan penentangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebab pada waktu itu orang kafir melakukan konfrontasi, hentaman, cengkaman kepada orang-orang beriman. Kita terus lagi pada ayat yang ke-52, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, iaitu pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim. Dalam terjemahan pimpinan Ar-Rahman dia sebut dalihan-dalihan, maknanya segala dalih-dalih, segala alasan-alasan tak akan berguna lagi pada orang zalim pada hari kiamat tu. Tak akan boleh lepas diri mereka. Apa yang mereka akan dapat? Walahumul la'nah, mereka akan dapat laknat. Walahum su'ud dar, dan mereka akan mendapat tempat tinggal yang sangat buruk. Ancaman balik, ancaman dan juga berita gembira kepada orang beriman, dia akan dapat balasan yang baik. Orang kafir akan dihumban ke balasan yang buruk. Ayat yang ke-53 nak cerita tentang peneguhan kepada Nabi Musa. Tuhan nak bagi keputusan pada Nabi Musa, jangan risau. Walaupun Firaun berkuasa, bermaharaja lela dia dengan orang kata apa, kekuasaan yang Tuhan beri untuk melekakan dia, kamu jangan risau. Ayat 53, Tuhan nak beri sesuatu kepada Nabi Musa. Walaqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab, dan kami telah berikan kepada Musa itu hidayah, petunjuk yang banyak. Al-huda tu disebutkan oleh para ulama dengan sebab dia ada alif lam, maksudnya ialah suhuf dan kitab. Ayat-ayat Tuhan yang direct, tambah pula dengan keistimewaan Musa, dia boleh berinteraksi dengan Tuhan secara direct di Bukit Tursina. Dengar suara Tuhan tu melegakan, melapangkan hati Nabi Musa. Wa awrathna bani Israil al-kitab, dan kami berikan, wariskan kepada Bani Israel itu kitab Taurat untuk menjadi panduan mereka hidup selamat. Kemudian Tuhan buat lagi elaboration terhadap kitab tu. Kitab Taurat tu, apa yang ada dalam kitab Taurat tu? Hudan wa dhikra liulil albab, hidayah dan juga peringatan, petunjuk, peringatan bagi orang yang berakal sempurna. Ayat 53 Tuhan sebut walaqad atayna Musal huda, kami berikan kepada Musa itu hidayah, ada alif lam. Kalau kita tengok dalam Quran, itu maksudnya hidayah khusus, satu jenis hidayah, iaitu kitab ataupun induk kepada hidayah tu ialah kitab. Ayat 54 Tuhan pun sebut hudan wa zikra, tak ada alif lam. Perkataan yang sama tapi datang dalam bentuk nakirah, umum. Maknanya daripada kitab tu bercabang-cabanglah hidayah yang akan kamu dapat. Wa zikra, dan juga peringatan-peringatan yang banyak. Li ulil albab, situ ada pengkhususan. Yang akan dapat hidayah, yang akan dapat ikut peringatan-peringatan dan berwaspada dengan peringatan tu ialah ulul albab sahaja. Ulul albab ni merujuk kepada golongan manusia yang paling terbaik mengaplikasikan panca indera dia untuk faham Quran. Dan dia tak syarat orang yang berpendidikan tinggi. Sebab kita tengok pada zaman Nabi pun yang berpendidikan tinggi, yang pandai menulis, pandai membaca, pandai bersyair, berprofesion tinggi kerjanya, semuanya berada pada tangga kesombongan, takabur. Macam Firaun juga konco dia pun. Ulul albab maksudnya orang yang mencelikkan panca indera dia, mengoptimumkan panca indera dia sehingga dia boleh tengok sampai ke dasar setiap ayat-ayat yang ada dalam kitab. Dia baca, dia tahu kepentingan ayat tu dan bagaimana ayat tu berfungsi dalam hidup dia. Ayat yang ke-55 penutup kita pada hari ini. Ayat ni ialah ubat yang
akan menjadi bekal penguat kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, termasuklah kita yang kadang-kadang juga menghadapi masalah, nak cerita benda betul pada orang, nak kempen benda-benda yang betul pada orang, orang tak faham. Okey, ini ayat dia. Allah Ta'ala sebut fasbir, ubat yang pertama sabar. Jangan bertindak agresif di setiap penentangan yang kita terima. Sabar, maknanya kita tak lawan dulu. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dhanbi, ubat pertama sabar. Ubat yang kedua, istighfarlah atas dosa-dosa kamu. Sebab boleh jadi terbantuknya kerja-kerja penyampaian kebenaran ini kerana dosa-dosa kecil yang kita lalaikan ataupun cuaikan. Tu ubat yang kedua. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah, pujilah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Kata para ulama, tasbih ni merujuk kepada salat pada waktu pagi dan juga petang. Salat subuh, salat asar, salat 5 waktu ni lah. Okay. Cuma nak katanya 3 tu. Sabar, istighfar, tasbih. Kita tak buat 3-3, memang kita tak boleh tahan dengan penentangan orang. Ataupun kita kurang satu, kita cuma sabar, istighfar, tasbih tak ada, dia tak kuat, dia tak ampuh sangat, dia tak power, dia kena cukup 3-3. Ada orang dia sabar saja, istighfar pun tak buat, tasbih pun tak buat, dia kadang-kadang boleh collect, jatuh juga. Okay. Jadi ubat dia ialah dia kena sabar, dia kena istighfar, dan dia kena tasbih. Dan Tuhan sebut bil ashiyyi, pada waktu pagi merujuk kepada waktu awal pagi. Awal pagi ni kita faham subuh lah ataupun sebelum pada subuh. Wal ibkar, dan juga pada waktu petang. Waktu petang ni kebanyakan para ulama menyebut ialah waktu asar. Itu ialah 2 waktu untuk kita berzikir, beristighfar pada Allah. Sebab tu lepas subuh tak ada salat sunat, lepas asar pun tak ada salat sunat. Itu antara hikmah dia. Okay. Cuma nak katanya ubat kepada segala keserabutan, segala humum. Humum ni kerungsingan, ialah pada 3 ni: sabar, istighfar, tasbih. Kita cuba, kita try, kita akan nampak kesan dia yang sangat kuat untuk meneguhkan diri kita, tak terkesan ada inner strength, kata apa, kekuatan dalaman untuk menghadapi badai ataupun gelora daripada kehidupan ni, terutamanya gelora dalam menyampaikan kebenaran. Okay. Kita berpada situ je untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-56. Kita akan tengok apa lagi perbahasan lain yang akan dibawa oleh surah Ghafir ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.